Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia prihatin, raya bahagia, megamit dunia. 65 tahun yang lalu, tercipta Tarikh Keramat. 31 Ogos, kita merdeka. 16 September 1963, lahirnya Malaysia tercinta. Dua tarikh berbeza, tetapi rahsia pembentukannya hampir sama. Apabila perpaduan dijadikan berangan, Tarikh Keruntuhan Melaka, kita bina semula pecutan ternama. Menongak langkah, meneruskan perjuangan. Oleh itu, lagi meneruskan wasilah perjuangan, saya tampilkan pidato prinsip negara. Hadirin sekalian, rukun negara merupakan ideologi kebangsaan Malaysia yang diperkenalkan 31 Ogos 1970 yang bertujuan untuk membentukkan kepribadian rakyat sebagai bangsa Malaysia yang bersatu padu. Ada 5 prinsip ideologi yang menjadikan tonggak perpaduan. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan pada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Bagaikan 5 pendekar perkasa dengan keris dan tersisi sempurna, dengan teguh bersatu demi Melaka. Begitulah rukun negara dengan 5 prinsip. Tanpanya negara tidak mampu berdiri, tanpanya rakyat tidak mampu berdikari. Pidato pada hari ini berkehendak kita untuk merungkai dan menilai bagaimana kemampuan rukun negara mampu mengekalkan keharmonian yang akan saya sahihkan. Rukun negara menjadi wadah masyarakat berwira gagah. Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah berkata, tiada menyenyap hati melihat bangsaku dijajah. Tiada yang memilukan melihat bangsaku dihina. Percaya, seandainya pada saat ini kemerdekaan kita tidak dihargai. Antara tujuan rukun negara adalah untuk dijadikan prinsip hidup semua rakyat negara ini dan menjamin perpaduan kaum dan keamanan negara. Rukun negara seharusnya dijadikan paduan oleh setiap rakyat yang mengaku dirinya sebagai warga negara Malaysia. Sekiranya paduan ini sentiasa dipatuhi, pastinya ia akan membentuk rakyat berkualiti. Rakyat yang berkualiti bersinonim dengan warga negara yang bermutu tinggi dan tinggi nilainya. Maka 5 prinsip rukun negara perlu dijadikan selamat dalam perjuangan. Hadirin sekalian, mari kita tinjau apakah mesej yang ingin disampaikan. Prinsip yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Setiap agama pasti menyeru kepada kebaikan. Justru bagi insan yang beragama, pastinya mereka percaya bahawa melakukan perkara yang baik adalah sangat dituntut. Di sini kita dapat memahami bahawasanya prinsip yang pertama ini akan melahirkan rakyat yang berkualiti yang mana inginkan sesuatu yang terbaik untuk dirinya dan masyarakat. Jadi, tidak dinafikan rukun negara dapat membentuk rakyat yang berkualiti melalui prinsipnya yang pertama. Berkorban apa sahaja, harta atau nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Prinsip yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini menyeru supaya rakyat Malaysia sentiasa melamarkan sikap taat setia kepada pemimpin dan tanah air. Rakyat yang taat dan sayang akan tanah airnya pasti akan berusaha untuk memajukan negara. Walau apa-apa pun yang terjadi, kesanggupan mereka untuk berkorban sangatlah dihargai.
Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia adalah rakyat yang berkualiti tinggi. Prinsip kesetiaan inilah yang akan memacu rakyat Malaysia untuk memajukan negara Malaysia. Rakyat yang bersemangat seperti inilah yang akan dapat memimpin negara kelak. Pepatah Melayu ada mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Prinsip yang ketiga pula ialah keluhuran perlembagaan. Maksudnya ialah setiap warga negara hendaklah menghormati perlembagaan negara yang juga merupakan sumber perundangan tertinggi negara. Setiap rakyat haruslah menghormati dan mematuhi perlembagaan yang telah ditetapkan. Ia bertujuan untuk menjaga hak-hak keistimewaan setiap rakyat Malaysia. Justru dalam usaha membentukkan rakyat yang berkualiti, prinsip ini memainkan peranan yang sangat penting. Setiap rakyat pastinya di bawah naungan perlembagaan dengan perlembagaan negara yang mestinya menjaga hak masing-masing. Masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang lembu mengawak. Kalau sudah ditetapkan A, jangan pula dibuatnya B. Maksud yang saya ingin sampaikan di sini ialah setiap negara mempunyai undang-undang tersendiri. Ialah adalah berdasarkan kepada perlembagaan negara. Perkara ini termaktub di dalam rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Dengan adanya undang-undang, maka setiap rakyat akan berdisiplin, akan membentuk rakyat yang berkualiti tinggi. Hadirin yang disanjungi, prinsip yang terakhir iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip kelima ini menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang rakyat. Tujuan ialah untuk membentukkan warga negara yang bersopan santun dan bersusila selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai murni yang dijalankan sekarang. Sifat individu yang bersopan santun dan bersusila adalah paling bermakna dan amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Sikap bersopan santun adalah bersusila patut diamalkan bagi membentuk seseorang individu dan masyarakat yang berdisiplin serta bermoral tinggi yang akan membantu mewujudkan sebuah masyarakat yang berkualiti. Masyarakat yang majmuk namun hidup bersatu padu. Inilah yang menunjukkan bahawa rakyat Malaysia sememang-memangnya rakyat yang berkualiti tinggi. Bulat kata kerana pembentung bulat kata kerana muafakat, yang berat sama dipingkung, yang ringan sama dijinjing. Itulah amalan rakyat Malaysia yang sentiasa berpandukan kepada ideologi negara yang telah membentuk rakyat yang berkualiti. Dengan adanya kerjasama yang erat dan perpaduan yang kukuh berakal umbitkan rukun negara, maka tidak hairanlah negara Malaysia mampu membentuk rakyat yang berkualiti tinggi dan disayangi dunia. Justru, marilah kita bersama-sama menghayati rukun negara dan sekaligus menjadi insan yang berkualiti. Ingatlah pepatah Melayu ada mengatakan, ibarat telur sesangka, pecah sebiji, pecahlah semua. Tepuk dada, tanya minda. Sekian, terima kasih.